Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu akan bagi jawapan untuk soalan yang cikgu bagi tu kan. Cikgu mulakan dengan Selangor set 2 dulu. Okey, so kalau tengok soalan ni dia tanya, apakah maksud haba penyesaran bagi eksperimen ini? Okey, awak boleh tengok je dulu yang cikgu beritahu ni kan jawapan dia ni. Nanti awak semak balik dengan jawapan masing-masing. Okey, so dia tanya apakah maksud haba penyesaran bagi eksperimen ini? Bila dia kata bagi eksperimen ini, maksudnya awak kena bagi yang spesifik lah ikut eksperimen ni. Kalau dia kata apakah maksud haba penyesaran, barulah awak bagi yang general tu, yang dalam buku teks tu kan. Sebab dia kata eksperimen ini awak kena ubah suai sikit. Maksud dia tu. Kalau yang umum tu, haba yang dibebaskan apabila 1 mol logam disesarkan. Jadi kalau yang ni awak kena tahulah logam apa yang disesarkan. Yang ni dia guna larutan kuprum 2 nitrat kan. Jadi kuprum lah akan disesarkan kan daripada larutan tu. Jadi jawapan dia apabila 1 mol kuprum disesarkan daripada larutan. Kalau yang umum tu daripada larutan garamnya. Awak tukarlah garam tu larutan apa? Kuprum 2 nitrat kan. Tulis kuprum 2 nitrat. Oleh yang buku teks tu oleh logam yang lebih elektropositif. Awak tukarlah logam tu logam apa lebih elektropositif tu? Dia guna logam zinc kan. Dia masukkan serbuk zinc. Jadi oleh zinc. So awak ubah suai sikit kalau dia kata eksperimen ini. Kalau dia kata apakah maksud haba penyesaran je, baru awak bagi yang umum yang buku teks tu. Okey. Lepas tu tulis persamaan ion. Biasa yang kita dah pandai lah kan buat tu persamaan kimia tu. Okey, jadi kalau awak tak pasti persamaan ion tu, tulis dulu persamaan kimia dia tu. Ni kan zinc tambah kuprum 2 nitrat. Tulislah biar betul lah. Lepas tu anak panah zinc nitrat tambah kuprum. Tulis dulu ni. Lepas tu awak kena ceraikan kepada ion-ion dia. Baru boleh tahu persamaan ion dia. Zinc ni kekalkan je sebab dia logam, dia bukan ion lah. Kekalkanlah zinc, tulis zinc je. Okey, jangan buat zinc 2 positif pula sebab dia logam, jangan tambah ion-ion apa-apa. Buat dia yang asal je, zinc je, Zn je. Okey, tambah sebab ni adalah ion kan lah. Dalam larutan ni adalah ion kuprum. Jadi, awak tulislah Cu2+. Sini pula nitrat, tulis ion nitrat. Tapi sebab dia ada 2 kat belakang, awak buat 2 kat depan ni. Maksudnya ada 2 ion nitrat dalam ni. So, buat 2 nitrat. Yang ni pula zinc. Sebab ni adalah dalam larutan ion kan. Jadi kita buat aja zinc 2+. Lepas tu maksudnya ion zinc lah. Yang ni ion nitrat. Buatlah ion nitrat. Tapi sebab ada 2 kat ni, yang kecil ni, buat 2 kat depan juga. Okey, yang ni logam kuprum, kekalkan je Cu juga. Lepas tu awak slash potong yang sama antara kiri dan kanan ni. Sini ada 2 nitrat, sini pun ada 2 nitrat kan. So potong sini, potong sini. Tulis baki yang tinggal tu. So baki yang tinggal ialah zinc dengan ni kan, ion kuprum. Nak panah ion zinc dan logam kuprum. Macam itulah nak tulis persamaan ion. Okey, lepas tu awak tengok pula perubahan haba kan. Perubahan haba macam yang cikgu sebut lah. Perubahan haba tu Q kan. So sama dengan MC theta. Teruslah direct je. Cari MC dia berapa, theta kira. Okey, lepas tu bilangan mol kuprum 2 nitrat. Okey, dia nak bilangan mol kuprum 2 nitrat kan. Tulislah bilangan mol kuprum 2 nitrat. Sama dengan tahu kan, sebab ni nak kira larutan ni, bilangan mol dia mestilah MV per 1000. Carilah M tu berapa kan kepekatan dia? 1 mol per desimeter padu. Lepas tu 50 ni V dia kan, volume dia, isi padu. Okey, dapatlah yang ni. Jawapan dia. Pastikan jangan lupa mol ni akhirnya. Okey, lepas tu haba penyesaran kan. Biasalah dah ke tajuk ni mestilah kena kira haba kan. Soalan tu biasalah dia tanya haba. Cuma cikgu dah kata, kalau nak cari haba ni, mesti kena buat persamaan dulu. Walaupun dia 1 markah je, nampak macam senang 1 markah je kan. Okey, kalau dalam skema dia, memang dia bagi yang ni je. Dia bagi apa, yang jawapan akhir ni je, terus dapat ni.
Inilah jawapan dia. 1 markah je pun. Tapi awak jangan biasakan buat yang 1 markah ni. Sebab dia biasanya, dia memang soalan dia boleh jadi panjang. Boleh jadi 3 markah. Tapi cikgu dah kata, jangan buat jalan pendek. Takut salah. Buat dulu persamaan dia ni. Sebabnya, awak kira tadi kan bilangan mol larutan ni. Cikgu dah kata nak cari haba penyesaran ni, cikgu nak bilangan mol bagi siapa? Logam yang disesarkan tu. Maksudnya siapa yang disesarkan tu? Kuprum kan disesarkan daripada larutan kuprum 2 nitrat tu. So, awak nak cari yang ni. Ni kebetulan awak dapat betul ni, katalah kan yang ni 0.05 ni awak bahagi 0.05 juga kan. Sedangkan awak bahagi ni bilangan mol kuprum 2 nitrat ni. Ni kebetulan kalau awak persamaan ni nampak ni 1 dengan 1 ni. Kalau sini ni 2, kebetulannya 2, awak kena darab 2 ni 0.05 ni sebenarnya. Jadi penting awak buat dulu persamaan ni supaya awak tahu berapa mol sebenarnya ni. Okey. So, buat persamaan ni dulu. Lepas tu awak kena buat perkadaran ni. Dari persamaan 1 mol kan. 1 mol ni yang awak kira tadi ni 0.05 mol persamaan dari dari persamaan 1 mol kuprum 2 nitrat sama dengan 1 mol kuprum. Kena compare dua ni. Kena compare dengan benda apa yang awak nak cari ni. Lepas tu, baru buatlah. Oleh sebab itu, kalau 0.05, yang ni pun 0.05 juga. Yang ni lah yang awak nak kira masuk kat sini ni. Ni kebetulan 1 dengan 1. Kalau 1 dengan 2, ni dah jadi 0.05 akan jadi 0.1. Kan? Sebab dia darab 2. Okey, sebab ni 1 markah. Kalau yang 3 markah, yang ni saja ni dah 1 markah ni. Ni 1. Okey, lepas tu buatlah perkadaran ni kan. Kalau 0.05 ialah 1260 tadi yang ni. Kalau 1 mol, kita nak 1 mol kan. Sebab kita nak haba penyesaran. Maksudnya 1 mol samaan dengan, bahagi. Dapatlah. So, yang ni jawapan akhir. Pastikan unit betul. Dapat 1 lagi markah. Okey. Lepas tu, lukis gambar rajah aras tenaga ni. Macam itulah. Kena betul lah kan. Sama ada nak menurun ke, meningkat ke. Pastikan dulu. Haba terbebas ke, haba haba diterima. Yang ni haba terbebas lah sebab dia lebih panas kan. Suhu meningkat. Jadi, turun ke bawah. Ingat turun ke bawah, kena ada anak panah. Okey, pastikan tulis ni lah. Sebab ada yang cikgu cek tu, dia tak tulis unit kat sini. Ada je benda yang tersalahnya. Lepas tu, awak salah tulis benda ni. Persamaan ion awak tu dah salah. Jadi salah lah. Jadi siapa yang takut persamaan ion dia salah, boleh buat persamaan kimia. Dekat sini ni boleh tulis mana-mana. Persamaan ion boleh, persamaan kimia pun boleh. Okey, lepas tu ada tadi kalangan awak ni tak buat anak panah. Kena buat lengkap lah kerja tu. Anak panah. Ada yang tak tulis tenaga. Macam-macam lah. Pastikan lengkap nak dapat 2 markah ni. Okey, apakah nilai haba penyesaran jika diulang menggunakan serbuk magnesium? Ni macam yang kita buat hari tu yang cikgu dah tunjuk contoh tu kan. Okey, jadi asalnya dia bubuh serbuk zinc. Kan sekarang dia guna magnesium. Cikgu tunjuk, cikgu tak tulis lah ya. Dah tunjuk siri tu kan. Yang magnesium tu lebih tinggi daripada zinc. So, siri tu ada dalam buku teks awak tu. Susunan dia tu kan. Sebaik-baiknya hafallah susunan dia tu. Jadi awak tahu siapa yang lebih tinggi. Jadi magnesium tu lagi tinggi daripada zinc. Jadi nilai haba penyesaran dengan menggunakan serbuk magnesium adalah lebih tinggi. Kerana itulah magnesium adalah lebih elektropositif. Ingat istilah dia. Lebih elektropositif daripada zinc. Tambahlah dalam siri elektrokimia. Okey, so habis set 2. Tengok pula Selangor set 1. Okey, Selangor set 1 ni apakah dimaksudkan dengan haba pemendakan dalam eksperimen ini? So ada eksperimen ini juga kan. Jadi kena bagi yang spesifik. Haba yang dibebaskan apabila 1 mol mendakan terbentuk. Kalau yang umum, yang buku teks mendakan je. Tapi dikata daripada eksperimen ini, maksudnya dia spesifik, awak kena cakap dia mendakan apa. So sekarang mendakan yang terbentuk ialah argentum klorida. Jadi kena sebut argentum klorida yang terbentuk daripada ion. Kalau yang umum tu daripada ion-ionnya. Macam tu je.
Jadi sebab dia nak eksperimen ini, spesifik kena sebut ion apa? Ion argentum, alhamdulillah. Dan ion klorida. Lepas tambah di dalam larutan aqueous ni pun ada dalam buku teks tu. Tapi adalah bapak awak ni, kalau buat tertinggal yang ni lah, tertinggal ion lah, macam-macam. Okey, lepas tu pemerhatian, argentum klorida tu warna dia putih. Dia masuk, dia tambah dua ni, jadi ada mendakan kat sini. Mendakan tu nama dia argentum klorida dan dia berwarna putih. So, mendakan putih terbentuk. Okey, lepas tu hitung perubahan haba macam biasa, Q sama dengan MC theta kan. Tapi disebabkan M ni, jisim dia ni dia guna dua larutan kan. Jadi awak kena tambahlah dua-dua tu. 50 ni kan dua ni. Di M ni sekarang dia guna dua. Jadi kena tambah. Macam yang sebelum ni kita guna satu je penyesaran tu, satu je larutan kan. Yang ni sebab dia tambah dua larutan, jadi kena campur dua-dua. So M dia tu 50 tambah 50. Lepas tu C, nilai ni kan. Lepas tu perubahan dia ni, suhu tertinggi tolak suhu terendah. Okey, jadi sekarang ni suhu terawal dia ni dia ada dua. Ni awak tolak je 32 tolak 29. Sebab kebetulannya dia sama-sama 29 ni. Kalau ni suhu ni berbeza, awak kena buat apa? Awak kena ambil purata kan. Suhu awal ni kebetulan katalah yang ni 29. Satu lagi ni 30. Jadi awak kena campur dua tu bahagi dua. Dia akan jadi 29.5 kan. So awak tolak 32 tolak 29.5. Yang ni kebetulan ni dia sama 29. Maknanya ingatlah kalau dalam soalan exam kalau ada, awak ingat cari purata dia. So yang ni 32 tolak 29 dapat 3 lah. Sudah harap dapatlah nilai ni. Okey, sekarang dia kata hitung haba pemendakan. Nampak panjang ni 3 markah. Yang ni lah step sebenar dia. Kena tulis dulu persamaan. Baru awak boleh buat perkadaran. Dalam buku teks pun sama. Dia buat perkadaran ni. Ada beberapa awak ni tak tulis ni. Cikgu ajar dah pada hari tu kan. Kena buat tu dari persamaan berapa dengan berapa ni. Barulah betul nanti seterusnya. Okey, kalau yang ni tulis persamaan kimia penuh dia ni, kena pastikan seimbang. Baru seterusnya tu boleh betul. Okey, so lepas ni, dah buat dah seimbang. Kemudian awak bulatkan yang mana awak nak cari sebenarnya. Tengok formula dia. Awak tengok definisi tu. Dia kata 1 mol mendakan. Maksudnya awak cari dalam ni dalam hasil dia ni yang mana satu mendakan. Argentum klorida lah. Klorida ni kan garam tak larut. Awak ingat tak? Klorida, Cl tu semua larut kecuali PAM kan. So argentum klorida tak larut. Awak tahu natrium nitrat ni larut. So larutan dalam ni lepas awak campur, larutan tu ialah larutan natrium nitrat. Tapi mendakan dalam ni nama dia mendakan argentum klorida. Jadi kena tahulah antara ni yang mana mendakan, yang mana larutan. Awak ingatlah nitrat. Semua garam nitrat larut kan. Maksudnya yang ni larutan. Sebab dia larut. Yang ni garam tak larut. Maksudnya ni adalah mendakan. So sekarang awak nak cari bilangan mol dia ni. Kita ada maklumat yang ni dengan yang ni. Ni kalau tengok soalan ni. Kalau tengok soalan nampak ni. Awak ada maklumat ni dengan ni. So dah ada terlebih dah maklumat ni. Maknanya mula-mula awak cari dulu bilangan mol. Bagi mana-mana lah yang ada maklumat ni kan. Katalah ambil argentum nitrat. Yang cikgu tulis ni. Argentum nitrat. Bilangan mol argentum nitrat sama dengan MV per 1000 lah kan. Okey, dapatlah 0.025 mol. 1 markah bilangan mol ni. Maksudnya pemeriksa tahu. Awak tahu nak cari maklumat dia kat mana. So cari dulu bilangan mol argentum nitrat. Dapat 1 markah. Kena buat perkadaran ni. 1 mol ni awak tulis yang ni. Maka 0.025 mol argentum nitrat. Lepas tu awak tahu apa nak cari ni. Sama dengan 0.05 mol argentum klorida. Yang ni sahaja ni 1 markah lagi. Takkan nak rugi macam tu je kan. Awak kalau dapat A kena collect setiap markah. Jangan bagi satu pun tertinggal. Satu je kurang boleh jadi tak dapat A. Boleh jadi tak dapat B ke apa. Jadi kita kena alert lah benda ni. Kita tak nak rugi markah kan. Okey, so lepas tu ni 1 markah. Barulah awak cari untuk 1 mol. Sebab haba-haba apa-apa semua nak dalam 1 mol kan. Awak ada 0.025 mol sama dengan yang ni. Yang nilai yang atas ni. So buat perkadaran. Kalau nak 1 mol berapa? So yang ni darab bahagi. Kan 1260 bahagilah 0.025. Dapatlah nilai ni. Tukarlah. Kan? Kita nak dalam kilojoule. Jangan lupa ada tak buat unit tau. Tadi saya tanda tu. So
unit ni jangan lupa negatif ni. Jangan lupa negatif ke positif ke. Kalau soalan tu bagi positif kan. Kalau dia lebih sejuk, suhu dia berkurang. Contohnya tindak balas endotermik kan. Dia jadi positif. Walaupun dia kurang famous sikit berbanding exotermik ni adalah lebih banyak eksperimen exotermik. Tapi boleh jadi keluar. So kena berhati-hati nak tulis negatif ke positif. Jangan tinggal macam tu je. Lagilah salah. Okey, lepas tu tindak balas ni awak tengoklah sebab suhu meningkat kan. Jadi dia exotermik. Lepas tu ulang lagi dengan 50 cm padu larutan kalium klorida. Asalnya dia guna natron klorida kan. Dia ganti larutan. Okey, so berapakah perubahan suhu? Asalnya perubahan suhu dia ialah berapa dah? 3 kan? Yang awak kira ni. Perubahan suhu dia 3. Jadi dia sebabnya dia guna sama tu. Dia guna apa nama ni? MV per 1000 dia sama. Maksudnya bilangan mol dia sama. 50 cm padu sama. Kepekatan pun sama. Cuma dia tukar larutan je. So dia tanya ada efek tak? So tak ada efek jawapan dia sama je. Perubahan suhu boleh jawab sama ataupun boleh jawab yang sama tu lah 3 darjah Celsius. Bagi sebabnya tak efek pun dia guna kalium ni. Sebabnya pembendakan argentum klorida hanya melibatkan ion argentum dan ion klorida sahaja. Okey. So yang ni satu lagi kedah. Okey, so kedah ni dia kata apakah dimaksudkan dengan haba penyesaran? Okey, yang cikgu tulis ni adalah apabila 1 mol logam argentum disesarkan. Kalau tengok yang ni adalah spesifik ni. Cikgu sebut juga nama logam ni. Larutan garam pun cikgu sebut juga. Sebab kalau yang Kelantan dia bagi haba penyesaran tapi rumus dia umum. Dia punya definisi ni dia bagi yang umum kan. Yang ni haba penyesaran juga tapi dia bagi definisi yang khusus. Macam spesifik dia nak sebut ni. Okey. Macam ni lah. Kalau dia kata apa maksud dengan haba penyesaran ni, setakat ni awak boleh buat yang umum boleh, yang spesifik pun boleh. Saya berpegang macam tu. Sebabnya dua-dua negeri tu dia bagi jawapan yang berlainan kan. Ada yang bagi spesifik, ada yang bagi umum. So awak boleh buat dua-dua. Tapi bila dia kata, sebab kadang-kadang ada tulis kat atas ni berdasarkan eksperimen ini ke, kena baca sikit. Maksudnya dia nak awak bagi umum. Umum khusus lah, spesifik tapi awak tak perasan. Kadang tambah sehingga berdasarkan eksperimen ini, apakah dimaksudkan? Kadang orang tak nampak ada ayat tu. So kena berhati-hati ya, sebab banyak juga suruh bagi yang spesifik ni. Okey. So kalau yang ni, saya terima dua-dua lah. Yang bagi spesifik boleh. Yang bagi umum macam buku teks tu pun boleh sebab dia tanya macam ni je kan. Okey. Lepas tu pemerhatian dia guna larutan dia ni asal ni argentum nitrat kan. Bila argentum nitrat dia tambah dengan copper. Dia tambah copper jadi argentum tu akan disesarkan kan. Akan disesarkan jadi kita akan nampak logam argentum dalam tu. Nampak logam argentum. Jadi awak boleh nampak pemerhatian dia tu argentum ni adalah silver. Jadi awak boleh nampak pepejal kelabu atau pepejal kelabu berkilat pun boleh. Tak kisah, dua-dua boleh Okey, so pemerhatian dia kan asalnya ni dia guna cuprum. Bukan, argentum nitrat kan. Air pula dah larutan ni. Argentum nitrat dalam ni. Lepas tu dia tambah Cu. Sini ada argentum nitrat. Cu ni adalah lebih elektropositif berbanding argentum. Jadi argentum ni akan disesarkan. So akan terbentuklah mendakan argentum kat sini. So boleh kata pepejal kelabu terbentuk kan. Yang awak nampak lah. Ataupun asalnya ni argentum nitrat. Bila awak tambah cuprum, dia akan jadi cuprum 2 nitrat. So bila larutan cuprum dia warna biru. Boleh juga buat larutan tanpa warna berubah menjadi biru. So dua pemerhatian. Saya terima mana-mana.
Okey, lepas tu tulis persamaan ion macam tadi juga. Awak boleh tulis dulu persamaan kimia dia. Kau tak pasti kan? So tulislah dulu. Dia guna logam Cu tambah argentum nitrat. Jadi kuprum 2 nitrat dan argentum. Okey, nak seimbang kena ada 2 kat sini. Sebab dia nitrat ni, kuprum 2 nitrat ni 2 sini. So 2 sini, 2 sini. So lepas tu awak tulis balik ni macam cikgu sebut tadi tu. Tulis balik ni Cu, argentum ni tulis balik 2 Ag sebab dia ada 2 kat depan, 2 Ag. Bila 2 Ag, sini pun 2 nitrat ni. Tulis 2 nitrat. Cu, ion Cu tulislah Cu2+. Nitrat ni ion nitrat. So tulis 2 sebab ada 2 kat sini. Jadi nitrat ni 2. Nitrat je lah 2-nya. Kuprum ni tak payahlah. So nitrat ni 2. Ada 2. Nitrat ni ada 2 kat depan. Okey, NO3 minus. Okey, tambah sini 2 Ag. Tulis balik je 2 Ag. Okey, so yang mana yang sama awak slash. Nitrat dengan nitrat ni sama. So selebihnya tu yang tinggal tu berapa tu? Cu tambah 2 Ag plus. Nak panah Cu2 plus tambah 2 Ag. Yang ni yang ramai salah ni. Persamaan ion ni. Sebab awak tak buat dulu benda ni. Jadi awak jadi salah. Berapa ramai? Saya seorang je yang betul tadi. Ramai-ramai tu habislah tulis Ag sajalah. So kena beware. Buat dulu persamaan kimia ni seimbang dulu. Lepas tu jadikan persamaan ion. Okey. Lepas tu dia nak bilangan mol ion argentum yang bertindak balas. Okey, bilangan mol ion argentum bermaksud bilangan mol ni lah larutan yang diguna ni, argentum nitrat. Argentum nitrat kan ada ion argentum dalam ni, kan? So awak boleh tulis bilangan mol ion argentum ataupun bilangan mol argentum nitrat. Yang awak nak cari, awak ada maklumat tu kan? MV/1000 tu awak ada maklumat argentum nitrat. Jadi awak boleh tulis apa yang awak nak cari tu. Kalau saya biasa tulis macam tu. Apa yang saya nak cari? Bilangan mol, alhamdulillah, ion argentum. Sebab soalan dia nak ion argentum kan? Awak tulislah bilangan mol ion argentum. Ataupun bila awak tahu ion argentum tu maksud dia argentum nitrat. Bilangan mol argentum nitrat boleh juga. Kalau ada orang tu dia tak nak tulis bilangan mol tu sama dengan, boleh lah. Cuma saya suka buat tajuk dulu kat depan apa yang saya nak cari, kan? Cuma jangan tersalah je. Sebab ada orang tulis juga popok awak lah, dia tulis bilangan mol argentum. Dah salah pula. Sebabnya dia nak bilangan mol ion argentum tu logam argentum ni yang ni logam argentum ni. Salah lah. Sebab dia bukan suruh cari bilangan mol argentum, dia suruh cari ion. Walaupun cara kira ni betul, tapi tajuk pula salah, kan? Jadi kalaulah kod-kod awak tersalah tulis tajuk, dia nak ion, awak tulis argentum, kan? Tak payah tulis lah, buat je lah sama dengan terus MV/1000. Ikut awak lah. Nak buat tajuk pun boleh. Saya suka buat tajuk, nampak saya tuliskan. Tapi kena berhati-hati, jangan tersalah. Okey, so tulis je MV/1000 ni. Tak nak tulis pun tak apa. Tulis terus cara kira lah, kan? Kalau nak tulis takut nak tulis pun boleh juga. Biasa tulis formula, kan? Takut senang lah nak ikut step dia. MV/1000 sama dengan 0.2 darab ni. Dapatlah 0.02 mol. Okey, lepas tu yang ni dia kata cari haba yang dibebaskan. Kalau kita biasanya haba yang dibebaskan kita buat Q sama dengan MC theta, kan? Tapi yang ni terbalik sikit lah. Sebab dia kita dah ada haba penyesaran. Dia bagi dalam soalan ni. Berapa ni? Negatif 105 dia bagi. So kita dah tahu haba penyesaran dia negatif 105. So kita tulis terus. Delta H, haba penyesaran ialah negatif 105. Okey, so kita tahu 1 mol argentum akan menghasilkan 105 kilojoule, kan? So kalau 0.02, berapa tadi yang kita dapat, kan? 0.02. Okey, sebenarnya yang ni pun dia kata haba untuk apa? Bilangan mol untuk ion argentum, kan? Jadi sebenarnya kalau ikutkan awak kena buat persamaan tu juga supaya awak tahu berapa. Kena buat perkadaran tu, kan? Baru awak tahu bilangan mol argentum ni. Okey, tapi sebab kita tahulah sebab dia satu tu, kan? Ni 2 dengan 2. So dia sama. Persamaan ni perkadaran dia. Jadi
bilangan mol agentum pun terus sama. Kat sini tak apalah, tak tulis dari perkadaran itulah. Yang ni awak kira terus je. Awak tahu delta H 105 ni tulis 1 mol sama 105. Yang kita ada maklumat, yang kita tahu, yang kita nak cari kalau 0.02 mol agentum berapa. So kiralah dapat 2.1. Okey, lepas tu perubahan suhu, kita tengok yang ada maklumat lah. Yang ada dalam formula kan, MC theta. Daripada sini ni, yang ni sini kena betul kan. So, awak ganti je lah. Dapat 5 darjah. Kemudian dia tanya pula, kalau ulang tapi dia guna 0.4 mol. Sebelum ni, dia dalam soalan dia guna 0.2. Okey, so dia guna kepekatan yang 2 kali ganda. Okey, jadi jawapan dia, suhu pun akan jadi 2 kali ganda juga. Ataupun awak buat suhu dia daripada 5 ni jadi 10. Pun boleh. So, dia terima dua-dua. Okey, bagilah sebab. Terangkan mengapa. Kan? Ini kerana kepekatan larutan agentum nitrat yang digunakan adalah 2 kali ganda. Ataupun tapi dia bagi juga 2 kali ganda berbanding kepekatan asal ataupun lebih tinggi. Dia kata lebih tinggi pun dia terima. So rezeki awak lah, awak cakap yang mana kan. Tapi lebih senang awak cakap 2 kali ganda lah, sebab dia memang guna 2 kali ganda pun kan. 0.2 jadi 0.4. Jadi suhu dia pun 2 kali ganda juga. Theta dia meningkat. Okey, lepas tu ni tenaga lah kan, macam yang sebelum ni lah. Okey, so tu setakat ni saja jawapan untuk 3 soalan tu ya. Okey, Assalamualaikum.